Ustaz ada, cuma dia bersiap-siap. Okey, tak apa Ustaz. Take your time. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Puan Wasita, ya, pimpinan Persatuan Wanita Islam Prihatin, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah malam ni kita kita panggil seperti minggu lepas lah, ya. Kita ada kuliah bahasa Arab kita, Quranic Arabic, ya. Dan insya-Allah minggu depan pun ada, sebab minggu depan dia minggu kelima kan. Betul tak? Rabu yang kelima. Jadi Ustaz minggu free Rabu ke minggu kelima. depan Ustaz? Macam mana? Ustaz free lah minggu depan. Minggu Tak depan free Ustaz tapi free. Ustaz ejah lah. Sebab biasa kita janji minggu kelima insya-Allah ada kan. Okey kalau Ustaz ada okey je. Jadi insya-Allah nanti kita maklumkan lah, ya. Kita dah maklumkan di malam ni. InsyaAllah kita buat kelas ketiga bulan ni pada minggu depan lah, ya. 30 hari bulan insyaAllah. 30 ya, 30. 30 Okey okey. Rabu. Allah Ustaz. 30 takut dia orang banyak ni function kot. Tak apalah. Buat apa? Ada program apa? Yalah, ada function lah Ustaz. Saya ada 2 function malam-malam sebab the next day kan cuti kan, public holiday kan. 31. Hmm. Kalau hari Ya. Sabtu bila-bila boleh je Ustaz tukar. Sabtu kata program apa ni persatuan. Tak ada lah every week kita ada kan. Okey je kalau Ustaz free kita adjust lah. Kita normally tak ada lah every Saturday. Hmm. Tak Sebab, apa nanti kita bincang tu Ustaz ya. sebab Sabtu ni memang asalnya memang kelas kita Sabtu. Saya memang masih bagi peluang lagi untuk ni untuk Persatuan Wanita Islam Prihatin. Kalau Hmm. nak buat kelas hari Sabtu tu sekali-sekali kan. Cuma Hmm. Persatuan kena maklumkan pada ustaz lah bila Okey Sabtu okey. yang boleh tu. Ya nanti saya bagi tahu Ustaz ya. So maknanya bulan minggu depan tak ada, tak boleh, Tak boleh lah Ustaz tertia. Mungkin banyak orang pun cuti kan yang lain kan sebab cuti sekolah semua kan. Ya. Yeah. Uh, Cuti sekolah dah mula ke masa tu? Dah mula sekolah cuti? Yalah this weekend kan for 1 week kan. Oh, dah mula, ya. Uh, Okey, kalau dah mula. Takut banyak orang cuti lah sebab 31st pun dah cuti kan. Hmm. Ya, ya. Sekejap, ya. Itulah. Tak jadilah Ustaz ya. This weekend tak boleh lah ya. This 30th ya. Ustaz. Ya, ya. So maknanya tak boleh, ya. Tak boleh lah Ustaz. Sorry. Ustaz dah cuba adjust tu patutnya. Alah, tak boleh pula. Ya ke? Itulah sebab kan is new holiday, public holiday eve tu kan. Hmm. Betul lah. Ya, tapi yalah nak buat macam mana. Tak apa. Nanti kita share hari lain lagi insyaAllah. Ada lagi tu. Ada tapi nak cari minggu kelima tu sebenarnya payah tu. Ya ke? Nak cari minggu kelima sebenarnya payah. Ah. Tak apa. Nanti kita bincang Ustaz. Ya, ya. Mm-mm. Okey, kita terus saja pada perbincangan kita, ya, walaupun belum ramai lagi. InsyaAllah, ya. Kebanyakannya mungkin masih solat sunat ke, habiskan bacaan surah ke apa kan. Jadi kita terus saja. Muka surat kita dah habis isim, ya. Noun kita dah habis. Kata nama, ya. Kita masuk kepada kata kerja, ya. Kata kerja yang keberapa kata kerja kita? Apa ni Kak Zainab? Hari ni muka surat 31. Muka surat 31 insya-Allah, ya. Kita gunakan perkataan perkataan jaa, ya. Jadi Ustaz share pada yang tak ada kitab, ya. Saya rasanya semua dah ada. Tapi kalaulah in case tak ada, kita sampai kepada fi'il, ya, ataupun verb yang ketujuh, ya. Jaa, ya. Semua fi'il ataupun verb yang kita belajar dalam buku ni semuanya past tense, ya, past tense verb. Ya, bismillah walhamdulillah, kita mula dengan jaa. Jadi jaa, ya. Jaa ni sebenarnya
alif tu sukun ya. Jim, alif, hamzah. Jim, fathah, alif tu sukun sebenarnya. Ya, dia tak perlu buat panjang macam ni ya. Sebab bila ada alif memang kita akan panjangkan 2 harakat ya. Cuma oleh kerana ada hamzah selepas tu. Ya, ya panjang kan ya. Kalau nak kira panjanglah. Sebab apa kita panggil ya, dia bertemu dengan hamzah ya. Apa ni dalam kalimah yang sama ya. Cuma dalam bahasa Arab kita sebut 2 harakat jelah, jaa, sudahlah ya. Wajaa kan panjang ya, manja abil hasanah ya, sesiapa yang datang ya membawa hasanah kebaikan ya. Kita tengok terus jaa, ada 2 kali jaa dalam ayat yang ke-84 ya, surah Al-Qasas ya, surah 28, manja abil hasanah ya. Jadi jaa makna telah datang ya, telah datang. Tapi kalau ada jaa bi, ada bi ya, selepas dia tu ada bi. Cuba tengok ada huruf ba ya, ada preposition. Jadi kalau jaa telah datang, kalau jaa bi maknanya telah datang membawa. Ya, telah datang sambil membawa ya. In English kita terjemah whoever comes with comes with a good deed. Jadi sesiapa yang telah datang membawa hasanah kebaikan. Maknanya dia buat benda baik ya. Dia solat sunat ke, dia baca surah Al-Kahfi ke, dia baca surah Sajdah ke kan, dia sedekah ya, dia bermuka manis, apa saja perbuatan baik tu. Ya, kalau dia buat perbuatan baik, falahu maka baginya, nya tu orang tadi, khairun kebaikan minha, dia dapat kebaikan daripadanya ya. Maknanya apa saja kebaikan yang kita buat, kita akan dapat balasan baik ya. Yang khairun, yang lebih baik ya daripadanya ya. Di sini diterjemahkan will have better than it. Jadi kalau dia buat satu kebaikan, Allah akan gandakan lah ya. Sebab tu disebut khairun. Apa makna khairun? Khairun maknanya lebih baik ya, much better. Kemudian apa lagi ya? Minha, ha ni kembali kepada mana ya? Kalau falahu, hu tadi man tu. Tapi minha ya, ha ni merujuk kepada noun yang mana ni ya? Ha alif ni adalah pronoun ya. Dia kembali kepada mana? Kalau falahu, hu tu man. Tapi kalau minha, ha tu kembali kepada mana? Apa Kak Masyitah ya? Mana? Minha, ha tu apa? Lebih baik daripada nya. Nya tu apa nya? Dia. Ya? Dari hasanah itu ya Ustaz. Tak boleh dia ya. Sebab kalau dia mesti hu. Jadi minha ya, ha tu kembali kepada mana? Dia feminin ni, feminin. Kembali kepada mana? Hasanah tu, ke hasanah, kepada hasanah. Jadi kalau ada pronoun ya, ada kata nama, ganti nama, kita kena pandai mengembalikan dia ya, kembali kepada mana? Kalau falahu, tengok baik-baik tuan-tuan, sebab kalau tuan-tuan tak faham, nanti yang lain pun tuan-tuan tak akan faham ya. Falahu, cuba tengok, ada 2 pronoun, satu hu, satu lagi ha ya. Kalau hu apa? Kalau hu tu orangnya tadi. Cuba terjemah satu-satu ya. Terjemah satu-satu. Kak Liz, cuba terjemah satu-satu. Man maka jaa datang bil hasanah dengan membawa kebaikan. Ini feminim. Falahu maka dia, maka bagi adalah ya. Maka baginya kebaikan, khairun kebaikan minha. Bukan kebaikan. Maka baginya ya yang lebih baik, maknanya baginya balasan yang lebih baik. Balasan yang lebih baik daripada lebih baik daripada hasanah itu ya. Daripada hasanah itu ya. Ustaz, jadi macam tu khairun ni isim tafdil ya. Khairun di sini isim tafdil, betul ya. Dia khairun ni adalah perbandingan yang lebih baik ya. Jadi bukan khairun di sini mana kebaikan, bukan ya. Khairun ni mana yang lebih baik. Lebih baik isim tafdil. Ya, kita ulang balik. Man sesiapa. Sesiapa ni makna lelaki ke perempuan? Dua-dua. Man sesiapa ya, lelaki atau perempuan, kanak-kanak atau orang dewasa, jaa yang datang, telah datang. Tapi kalau telah datang, bi telah datang membawa, ada ba, huruf ba situ. Membawa apa? Membawa al-hasanati. Hasanati kerana ada ba di depan ya, maka dia baris bawah kasrah, falahu maka baginya. Bagi orang tadi ya.
Ya. Tak apa, Kak Liz, boleh mute dulu ya. Falahu maka baginya bagi siapa? Bagi orang yang buat baik tadi, baginya khairun, pahala atau ganjaran yang lebih baik. Khairun, lebih baik. Minha, lebih baik daripada kebaikan yang dia buat tadi. Dia buat satu kebaikan, dia buat satu good deed ya. Hasanah ni di sini disebut sebagai a good deed. Satu kebaikan. Kalau dia bawa atau dia buat satu kebaikan, maka baginya balasan yang khairun minha, lebih baik daripada kebaikan tersebut. Kerana kebaikan akan diganda 10. Ya, akan diganda 10. Ya, bagi umat Muhammad diganda 10. Okey ya. Dan mengapa kita kata kebaikan tu lebih baik ya? Dia dapat kebaikan atau balasan lebih baik kerana dia akan dapat balasan tu antaranya di syurga. Bila di syurga, ia akan diperelokkan balasan tersebut, akan digandakan. Ya, dia punya apa? Dia punya balasan atau penggandaan tadi ya. Dan tentu yang terbaiklah di syurga. Boleh ya? Okey. Ada soalan ya tentang apa terjemahan kita? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya tak dapat yang Ustaz cakap. Lepas ja'a to be, dia ada tambahan apa Ustaz? Maknanya kalau without be, dia jadi telah datang. Kalau telah datang maknanya came. Ya, Ustaz kata lepas verb tu ada be tu. Ya, betul. Kalau ja'a maknanya came, past tense. Kalau ja'a be maknanya came with. Bersama. Tu terjemah tu, come Power with tu, kan? tengok terjemah. Baik. Tengok terjemah ni. Dia tak kata whoever come a good deed, tak. Whoever comes with a good deed. Come with tu apa maknanya? Ja'a be. Be tu membawa makna dengan. Okey. Faham. Terima kasih. Ya, dia sama. Jadi maknanya mana-mana past tense, kalau selepas past tense tu ada apa? Ada preposition yang 9 tu kan? 9 preposition tu. Min, ila, an, ala, semua tu yang perempuan dah hafal lah. Min, ila, an, ala, fi, ka, bili. Jangan kata lupa lah. Ya, tu tak boleh lupa tu, 9 tu. Ya, jadi bila ada satu lagi tambah, rubba. Ya, Ustaz dia sebut rubba. Rubba tu maknanya berapa ramai. Rubba. Ya, yang hadir. Yang hadir ataupun yang tak hadir tapi dengar balik. Kalau tak sempat, Ustaz tak boleh tolong lah. Ya, tuan-tuan memang kena dengar balik. Jadi kalau rubah maknanya berapa ramai. Ya, itu jarang kita jumpa. Ya. Jadi ja'a bi itu biasa. Ja'a telah datang, came. Ja'a bi makna came with. Ya, sesiapa yang datang membawa kebaikan, maka baginya, nya tu siapa? Orang tadi yang membawa kebaikan tu. Maka baginya balasan, perkataan balasan tak ada di sini. Ya, itu understood. Balasannya khairun, lebih baik minha daripada kebaikan tu sendiri. Dibuat satu baik, ya, balasannya lebih baik pada tu. Kerana Allah ganda 10. Itulah makna kebaikan yang diganda. Ya, okey, selesai ya. Ada apa soalan pada Ustaz, permulaan ya? hasanah tu baik, khair tu pun baik juga. That means Khairun lebih itu baik. Khairun lebih. better. Tuan-tuan kena tengok terjemahan bawah ni untuk faham ya. Better, mana ada? Cuba tengok. Whoever comes with a good deed will have better. Better pun mana better, lebih baik. Ya, jadi khairun bukan kebaikan. Ya, di sini khairun adalah lebih baik. Ya, ataupun dalam bahasa Arab tadi Kak Liz dah sebut, ya. Khairun tu isim tafdil, tapi tak apa, bukan semua orang tahu. Jadi senang ceritanya khairun di sini perbandingan. Ya, khairun bukan kebaikan. Cuba tengok terjemahan. Tuan-tuan perempuan kan boleh English kan? Tak ada masalah. Sebab tu kita pakai buku ni, ya. Sebab terjemahan English kadang-kadang jauh lebih baik daripada terjemahan bahasa Melayu. Ya, kadang-kadang bahasa Melayu lebih baik. Dia tengok konteks ya. Okey, Kak Maritun boleh? Better. Ya, bukan makna kebaikan tapi makna apa Kak Maritun? Better. Mana apa? Lebih baik. Lebih Ya, baik. lebih baik daripada kebaikan tu. Sebab buat satu baik, apa makna kebaikan tu? Balasan tu lebih baik. Kerana pahalanya lebih baik. Ya, tempat kita dapat pun lebih baik di syurga besok. Tuan-tuan kena faham macam itulah ya. Pasal Quran ni kita tak boleh faham secara literal sahaja. Kita kata lebih baik, apa maksudnya lebih baik? Ya, paling kurang kita dah tahu setiap kebaikan ganda 10. Ya, kita buat satu kita buat satu kebaikan diganda 10 kan. Tapi kalau buat jahat ya dikira 1. Itu pun kalau kita tak istighfar bertaubat, kalau bertaubat dihapuskan.
Jadi khairun minha lebih baik daripadanya. Nya tu apa? Nya tu hasanah. Ya. Orang lain ada soalan? Silakan. Ada apa? Ya. Ustaz, Ya. semua ni ja'a ni past tense kan Ustaz? Ya, Ah, betul. Tapi penulis ni bila dia bagi meaning tu, dia tak Hmm. guna past tense kan? Macam to come, to make. Sebab tu lah Ah, Ustaz dah betulkan. Kita dah betulkan pada bila? Kita dah Oh, lama. betulkan pada table lagi. Kak Nomah dah lupa. Kita betulkan Oh. pada table. Cuba tengok Ah, table, tak percaya. Ya, sebab tu kita cover table dulu. Qala telah berkata, bukan to say but said. Cuba tengok nota. Ya. Kana apa? Ya, was, amana, believed, ya, alima, knew, ja'ala, made. Kan semua past tense. Ya, jangan ikut buku ni, ya. Dia ni semua dalam base form. Tukar jadi past tense semua. Ya, Ustaz dah bagi tahu kan? Kita dah 2 kali tau cover buku ni, ya. Yang peringkat awal kita cover secara umum, yang ni kita pergi detail. Okey, Kak Nomah, okey, boleh? minta maaf Ustaz, mungkin Kak tak Tak ikut ada pun apa. satu. Okey, Okey baik. je, Terima cuma kasih nak Ustaz. ingatkan. Ya, sama. Cuma tuan-tuan, ya, dan perempuan, cuba tengok, ya. Whoever comes. Memang in English, whoever ni conditional. Conditional sentence. Sebab tu tuan-tuan, macam tadilah, ya, memang kita belajar bahasa Arab, betul. Tapi tuan-tuan pun kena tahu English dia, ya. Jadi whoever makna apa? Whoever is a conditional sentence. Kak Nama faham tak conditional sentence? Kak Nama? Kak Nama? Ustaz, Ya? Ustaz tanya Kak Nama ni. putus-putus sikit. Ya. Whoever ni, Apa, Kak Ustaz? Nama tahu tak? Dia ni conditional sentence. Oh, dia ya. Istifham, huruf istifham. Bukan, dia bukan istifham. Kalau istifham, siapakah? Bukan. Ini bukan istifham ni. Dia Istifham memang tu istifham. macam soalan Ustaz. Ni bukan soalan ni. Mana ada soalan? Sesiapa yang membawa kebaikan, maka baginya. Mana ada question tu? Ya, kalau question, siapakah yang membawa kebaikan? That is a question. Tapi kalau man di sini, ya, man yang dimaksudkan dalam ayat ni bukan question. Man di sini adalah conditional. Ya, dia huruf syarat dipanggil, huruf syarat. Pernah dengar huruf syarat? Kak Nomah? Huruf syarat. Tak benar Ustaz. Huruf syarat tu lah. Okey. Huruf syarat tu Huruf lah. syarat. Whoever tu. Sentence. Huruf syarat tu Okey. whoever. Huruf. Ya. Tuan-tuan boleh dengar suara Ustaz Terima okey? kasih Ustaz. Masalah Ustaz ke masalah Kak Nomah ni? Ustaz clear, Ustaz. Mana Kak Nomah saya punya clear lah. Kak Nomah punya wifi mungkin ada problem. Okey, puan-puan, whoever ni dalam English whoever ni is a conditional particle ni. Sesiapa, ya, bukan siapakah. Kalau siapakah soalan. Di sini bukan siapakah, bukan pertanyaan. Di sini adalah sesiapa, dia conditional tu. Sebab lepas conditional, ya, sebab tu kita guna comes. Ya, kita guna come, ya. Whoever comes with a good deed. Maknanya belum buat lagi. Ya, walaupun dia past tense, dalam bahasa Arabnya past tense. Tapi bila kita terjemah, dia bukan past tense. Dia tengok terjemahan. Sesiapa yang nanti dia buat kebaikan, ya, dia punya balasan lebih baik daripada kebaikan yang dia buat tu. Itu bahasa Melayunya. English pun sama. Ya. Sebab apa dia guna ja'a? Pasal dalam bahasa Arab, ya, lepas conditional, ya, conditional particle. Man ni conditional particle ni. Lepas pada conditional particle, tuan-tuan kena salin, ya. Setiap kali kita jumpa conditional particle, dia dipanggil huruf syarat. Syarat tu particle, syarat tu adalah conditional. Dia punya verb dia biasanya past tense. Kak Nomah, ya, past tense. Kat mana past tense tu? Ja'a. Man tu apa? Sesiapa. Sesiapa tu adalah conditional tu. Dia conditional particle dipanggil. Dia particle, Kak Zainab, tapi dia bukan prepositional particle, bukan. Dia bukan question, ya, untuk question, untuk bukan. Ya, dia adalah conditional. Salin. Conditional particle. Ya, kita belajar sekolah dulu, ya. Tapi mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah lupa. Jadi Ustaz ingatkan balik, ya. Conditional dalam bahasa Arab, tuan-tuan yang belajar dipanggil harfu syartin. Ya, selepas harfu syartin dia datang past tense. Itu memang kaedah dalam bahasa Arab. Tapi bila terjemah English, dia dalam bentuk present tense, comes. Bahasa Melayu pun sama. Sesiapa yang membawa kebaikan, yang membawa, bukan telah membawa. Ya, kalau telah membawa past tense.
Ya, sesiapa yang membawa. Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz ni? Siapa yang keliru? Kalau keliru Ustaz terangkan balik, silakan. Ada apa? Tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan? Ya, Ustaz, ya. harfu syartin. Syartin. Syarat. Shin roto. Pasal sebahagian perempuan ada background bahasa Arab. Sebab tu Ustaz guna. Kalau tidak, Ustaz guna English je all the way. Ya, jadi pasal perempuan ramai yang tanya soalan tu high level. Jadi bila Ustaz jawab dengan high level, perempuan dah macam kelang kabut pula. Ya, so kita baliklah pada English balik. Ya, conditional particle nama dia. Senang. Syarat-syarat Ustaz, apa kan? Ya. sebab tu agaknya dalam sentence ni, dia buat meaning tu, dia buat in English to come. Sebab dia sebenarnya memang belum lagi kan datang kan. Betul, betul. Cuma kita, our understanding je dia tulis ja'a tu kan, is past tense. Tapi sebenarnya in the real sentence ni bukanlah lagi past tense kan. Bergantung. Sebab dia tak jadi past tense pasal ada man depan. Sebab dia conditional. Kalau dia tak Yalah. conditional, dia past tense. Kalau tak percaya, okey. Ya, sebab Kak Mesyitah tak datang minggu lepas. Okey, ya, kita tengok. Ni, Ustaz buktikan. Ya, jadi apa? Ya, macam kafara ni. Dia past tense. Kafara apa? Disbelieved. ED. Pasal apa dia past tense? Pasal dia memang past tense. Tapi pasal apa yang nombor 7 ni, Kak Mesyitah tanya tadi, pasal apa dia bukan past tense? Pasal dia didahului oleh conditional particle ni. Tuan-tuan kena faham, tulis besar-besar. Man itu adalah conditional particle. Apa makna particle? Particle apa? Apa Kak Mariatun? Particle tu apa? Particle tu apa? Dia Kak bukan Mariatun? verb, dia bukan noun. Senang ya. Kalau dia bukan noun, dia bukan verb, particle. Jadi particle apa kat sini? Dia panggil conditional particle. Dia biasa ada di awal ayat dan selepas conditional particle tu dia punya verb dia dalam bentuk apa Kak Mariatun? Past tense verb. Past tense verb. Tuan-tuan kena ingat, tu kaedah dia. Dia past tense verb. Kita tak kata dia present tense verb. Ja'a memang past tense. Tapi pasal apa kita terjemah dia come? Pasal dia didahului oleh whoever. Apa dia whoever? Whoever adalah conditional particle, tuan-tuan. Jadi terjemahan dia letak dalam present tense pasal dia didahului oleh conditional particle. Cuba tengok nombor 6, tak percaya. Ya, Ustaz dah sebut tadi. Allazi kafar, yang telah. Have you seen who? Ya, he who disbelieved. Ni past tense. Tak percaya, buka tengok lagi. Kita tengok terjemahan dia. Ya, cuba tengok. Ya, apa dia? Wallahu ja'ala. Ja'ala past tense tak? Past tense. Tengok terjemahan. Allah has made. Yang kedua ja'ala and made. Semua past tense. Jadi sebenarnya memang dia past tense. Tetapi pasal apa tiba-tiba ada datang present tense? Pasal dia didahului oleh apa Kak Mesyitah? Conditional. Apa tadi? Conditional particle. Tuan-tuan kena ingat tu. Dan salin, Kak Mesyitah kena tulis besar-besar. Conditional particle. Kita akan jumpa berpuluh lagi conditional particle. Ya, jadi oleh kerana itu tuan-tuan kena ambil faham. Bila kita terjemah, memang dia belum berlaku, betul. Tetapi pasal apa dia belum berlaku? Kerana dia didahului oleh siapa? Ya, oleh conditional particle. Kalau dia tak ada conditional particle di depan, dia memang past tense. Dia memang past tense, tuan-tuan. Ya. Jadi kita tak boleh jadikan contoh satu ayat ni dengan mengatakan semua tu bukan past tense. Tak, tuan-tuan. Hanya ni saja. Ya, kerana didahului oleh apa? Oleh conditional particle. Itu cerita dia. Ya, conditional particle tu kalau tuan-tuan nak tahu dalam bahasa Arab dia adalah huruf syarat. Huruf syarat tu maknanya kalau kamu beriman, kamu masuk syurga. Kalau tu apa? Kalau tu adalah conditional particle. Sesiapa yang melakukan kebaikan, nescaya dia akan masuk dalam syurga. Sesiapa tu apa? Sesiapa tu adalah conditional particle. Ya. Kalau kamu baik, kamu akan disayangi oleh guru. Kalau tu apa? Kalau tu conditional particle. Ya. Walaupun dia miskin, ya, walaupun ataupun kalau kita kata ataupun apabila masuk waktu zuhur, ya, apabila matahari terbit, ya, maka berakhirlah waktu subuh. Apabila tu apa? Conditional particle. Apabila, kalau, ya, sesiapa, tu terjemah bahasa Melayu. Tu semua conditional particle.
yang dalam bahasa Arab selepas daripada kalau, apabila, jika, semua tu lepas pada conditional particle, dia punya verb dia apa? Semua past tense verb. Semua past tense verb, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tuan-tuan kena ambil tu. Ya, Ustaz dah sebut tadi. Apa contoh conditional particle dalam bahasa Melayu dia? Jika. Ya, kemudian apa tadi kita kata? Sesiapa. Apabila. Ya, kemudian kalau dan sesiapa. Ustaz bagi 4. Ya, kita ada yang pertama ialah apabila. Ya, apabila tu confirm berlaku. Yang kedua jika, ya. Jika 50-50, boleh berlaku boleh tidak. Nombor tiga ialah kalau. Kalau tak akan berlaku, impossible. Ya, Ustaz ulang balik. Nombor satu apabila confirm berlaku. Ya. Contoh apabila berlaku kiamat, confirm kiamat berlaku. Yang kedua ialah jika 50-50, ya. Jika datang seorang pembohong, ya, seorang munafik kepada kamu, mungkin datang mungkin tak, 50-50. Kalau tak akan berlaku. Kalaulah Nabi Muhammad masih hidup, mana Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad dah wafat. Jadi benda yang impossible. Jadi apabila, ya, dalam bahasa Arabnya ialah iza apabila, ya. Nombor 2 jika in. Kemudian kita ada kalau lau. Dan yang terakhir sesiapa man. Ni dah dia. Dia ada 4 semua, ya. Ada iza, ada in, ada lau, ada man. Ya, pernah tak Ustaz sebut? Pernah, tuan-tuan. Cuma tak ingatlah kelas yang keberapa, tapi kita dah sebut. Ya, cuma tuan-tuan tak buat ulang kaji, memang tuan-tuan akan lupa. Tapi setiap kali tuan-tuan baca, tuan-tuan akan cari 4 ni. Iza, kedua, in, ketiga, lau, keempat, ya, siapa tadi? Man. Ya, apa makna iza? Apabila. Apa makna in? Jika. Apa makna lau? Kalau. Apa makna man? Sesiapa. Ya. Man juga boleh untuk soalan. Tadi Kak Norma sebut. Dia bukan soalan, bukan. Kat sini bukan soalan. Tapi man tu boleh tak soalan? Boleh. Man anta. Ya, man rabbuka. Semua tu man. Boleh tak dalam bentuk soalan? Boleh. Jadi man ada 2 fungsi. Satu man untuk soalan, satu lagi man untuk conditional particle, tuan-tuan. Ya. Okey, ada yang tertinggal 4 benda tadi. Ada tertinggal apa Kak Norma, okey? 4 tadi tu. Okey Ustaz. Okey, alhamdulillah. Orang lain silakan. Ada Haji Megat ada ke hari ni? Haji Megat ada apa? Orang lain silakan. Kalau ada soalan, ya. Sebab tuan-tuan kena tanya. Kalau tuan-tuan tak dapat, Ustaz bantu. Silakan, ya. Kak Nuraini ada apa? Jika tu in kan Ustaz? Betul. Kalau an? Kalau an bahawa. Oh taklah. Kalau dia makna lain lah, ya. In saja, ya. Tuan-tuan jangan tukar. Ya, kalau tuan-tuan tukar nanti salah ayat. Ya, siapa lagi nak tanya? Silakan. Tak ada, ya. Syahrin, okey. Okey Ustaz. Ya. Sambung, ya. Wa man jaa sekali lagi. Wa man jaa. Man ni apa? Ya, man ni adalah conditional particle lagi. Conditional. Sesiapa jaa yang telah datang bil sayi'ah. Tadi sesiapa yang datang membawa kebaikan, mana siapa yang buat kebaikan. Ya, jaa bil sayi'ah, sesiapa yang buat kejahatan pula. Fala yujza. Ya, tidak dia dibalas. Ya, allazina. Apa dia? Tuan-tuan tak mute. Ya, yujza. Ya. Allazina amilu as-sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Ya, jadi sama macam tadi. Man jaa bil hasanah tu yang pertama. Yang kedua wa man jaa bis sayyi'ah. Bentuknya sama. Jaa, lepas jaa ada preposition be. Ya, be itu salah satu daripada 9 atau 10 preposition. Ya, semua partikel. Preposition tu semua partikel. Tapi jangan anggap semua partikel tu preposition, tak. Sebab partikel ada partikel question, ya, man contoh. Ada partikel conditional, ya, iza, in, apa ni, lau dan juga man juga, ya. Ada dalam bentuk sentence connector, wow dan au atau, ya, ya, tu bentuk-bentuk sentence connector, semua tu partikel. Kerana selagi dia bukan noun dan dia bukan verb, semua adalah sentence connector, semua adalah partikel. Ya, tadi Kak Mariatun dah jawab dah. Jadi kalau orang tu buat jahat pula, ya, jadi Allah sebut fala yujza, maka tidak dibalas. Ya, dia tidak dibalas, ya, apa ni,
will not be recompense, dia tidak akan dibalas except, ya. Jadi ada illa, ya. Kalau dia buat jahat, orang-orang yang beramal dengan jahat tu, orang yang buat jahat, illa melainkan makanu ya'malun, apa yang mereka buat. Cuba tengok ya'malun. Ya'malun ni present tense. Ya, pasal apa ya'malun present tense? Sebab dia mula dengan huruf ya. Hamzah, nun, yata. Dia benda tu ulang-ulang balik, tuan-tuan. Hamzah, nun, yata. Ya'malun. Tapi dia dalam bentuk plural kan? Sebab ada waw nun kat belakang. Kalau ya'malu, seorang. Ya'maluna, ramai. 3 atau lebih. Ya. Pasal apa ya'maluna tu, ya, kita terjemahkan sebagai present tense. Ya. Dia memang present tense. Tapi tengok, dia didahului oleh apa? Dia didahului oleh kanu. Kanu past tense. Ya, illa ma kanu ya'malun. Melainkan apa yang, tu tengok. Except what they used to do. Jadi walaupun ya'malun tu present tense, tapi sebab didahului oleh kanu past tense, dia side by side. Kanu past tense, ya'maluna present tense. Jadi maknanya present tense ke past tense? Maknanya past tense. Ya, pasal dia didahului oleh kanu. Kita kena tengok yang depan dia. Ya, yang ini selalu, ya. Yang ini biasa kalau kita nak terjemah tu memang selalu sangkut. Pasal kita kata yang mana satu ni Ustaz? Kanu past tense. Ya, ya'maluna present tense. Yang mana satu? Ya. Ya'maluna tu menunjukkan kepada dulu dia selalu buat. Ya, dan dia buat secara berterusan. Dulu. Cuba tengok terjemahan. Ya. What they used to do. Apa makna they used to do? Apa Kak Zainab? Apa makna they used to do? Berapa kali dia buat? They used to do. Banyak kali. Banyak kali. Ya. Dan dia buat secara berterusan. Dulu-dulu tu dia buat. Ya. Sebab they used to do. Benda tu dah berlaku ke belum? Dah berlaku. Benda dah berlaku. Ya. Macam itulah jawapan dia, tuan-tuan. Ada apa nak tanya? Ayat ni. Ya. Ayat ni agak high level sikit. Ya. Pasal yang pertama dia ada conditional particle. Kemudian dia ada past tense yang digabungkan dengan preposition. Iaitu high level juga. Ya. Kemudian kita ada past tense followed by present tense. Kanu ya'malun, yang ni. Ya, kanu, ya, mereka, kanu ni makna were, ya. W-E-R-E. Kalau kana was, kalau kanu were, sebab dia apa? Sebab dia plural. Ya'malun plural juga. Yang mana satu ni? Past tense ke present tense? Dia past tense tetapi benda yang selalu dibuat pada waktu dulu, ya, masa dia hidup dulu, ya, dia selalu buat jahat. Bila selalu buat jahat, maka dia kata kanu ya'malun. Mereka sentiasa buat, tapi dulu. Sebab tu terjemahannya what they used to do. Ya, what they used to do. Ya, benda yang mereka sentiasa buat dulu. Sekarang dah tak buat lah, dah mati lah. Nak buat apa lagi kan? Jadi kita hadapi je lah kesalahan yang kita pernah buat dulu tu. Macam itulah maksud dia. Okey, ada apa yang boleh Ustaz bantu? Kak Masyidah ada apa lagi? Silakan. Okey Ustaz. Okay, Ustaz ada Ustaz? Ya. Tadi amilus sayyati illa ma, illa kecuali ma tu apa Apa yang yang mereka telah lakukan. Apa yang mereka Dahulu. dulu biasa lakukan. Kalau kita terjemahkan, illa melainkan ma apa yang kanu ya'malun. Apa yang Sebab- mereka biasa lakukan dulu. Yelah, sebab ma ni kadang-kadang saya confuse tau Ustaz. Dari dulu saya Tengoklah confuse. ya, kalau ma soalan pun boleh, ya. Ma rabbuka, ma soalan. Tapi dia partikel, dia tetap partikel. Ya, dia partikel. Yang penting dia partikel. Jadi bila dia partikel tu kita nak tengok kesesuaian, melainkan apa yang, ya, apa yang mereka selalu buat, mereka biasa buat. Itu terjemahan untuk they used to do. Ya, jadi ma tu, ya. Ma di awal ayat kadang-kadang nafi. Kadang-kadang itulah. mana tidak, ya. Tidak, Tengok konteks lah. Tengok konteks, Dengan- tengok terjemahan dia. Memang tak ada pilihan tuan-tuan, ya. Sebab dah bahasa Ustaz. asing, ya. Kalau saya itu kan ma tu ada 5 Ustaz, 5 macam kan. Betul lah, ya. Apa antaranya nombor 1? Untuk tajubiyah, nafiyah, mausul, masdar dan istifham. Kena terjemah English. Untuk Kena memudahkan terjemah English, kita. tuan-tuan. Oh. Ya. Jadi ada yang berbentuk soalan, question, ma. Ada bentuk, ya, mausuliah tu maknanya apa yang, ya, ada bentuk nafi, ada, ya, dan bentuk ta'ajub. Ta'ajub tu maknanya kita kata, ya, ma'ahsanu rajul kita kata, ya, atau ma'ahsanu mra'ah. Ya, alangkah, ya, alangkah cantiknya perempuan tersebut. Jadi ma tu alangkah. Alangkah tu apa? Ta'ajub.
Ya, alangkah ya cantiknya dia, alangkah indahnya pantai itu, ya. Alangkah Alangkah besarnya ladangnya kita kata, ya. Alangkah hebatnya kuda tersebut. Itu alangkah tu ma juga, tapi jaranglah. Ya, Ada banyak perlu lah bagi Ustaz tajuk. maksudnya Ustaz. Ada Tadi berapa macam maksud Ustaz ma ni? Kak Liz dah sebut tadi berapa? Kak Macita tak dengar Kak Liz cakap Ada tadi berapa? 5. Banyaknya. Ya Allah, patutlah aku Itu Lima mesti. je, sedikit. bukan Kalau 50 yang pun. betul-betul mah banyak. Bukan 50 pun, 5 je. 5. Yang Okey, biasa okey. 5. Ya, Tapi sebab kalau dihitungkan memang banyak. Yang jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kena tahu sentence tu lah Ustaz kan? Kena tengok konteks dia, tuan-tuan, ya. Dia bukanlah susah sangat, tapi kita nak kena melihat, kita nak kena analisis sikit baru kita dapat. Kalau tidak ya, kalau tidak takkanlah bahasa Arab ni jadi bahasa Quran, bahasa syurga kan? Takkanlah. Dia mesti bahasa tu indah, ya, tapi dah tentulah dia memerlukan usaha untuk memahami dia. Memang of course lah tuan-tuan, ya. Sebab tuan-tuan tengok ustaz dalam keadaan sekarang kan, ustaz dah bagi tahu kan. Mula dengan belajar harfiah Quran, ya, sikit-sikit, dan bila dia berlalu banyak tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, memang lama-lama kita dah biasa sebab Quran baca tiap-tiap hari. Ya, kita baca Quran tiap-tiap hari, cuma kita tak tengok makna. Sekarang kita kena tengok makna. Dan setelah beberapa tahun, tuan-tuan akan tengok perubahan besar. Sebab kita boleh faham dengan jauh lebih baik. Ya, kita ada penghayatan. Sebab Quran ni kena ada penghayatan lah. Tapi macam mana kita nak menghayati kalau kita tak tahu dia punya grammar dia, grammatical rule kan? Sebab tu kita belajar. Tuan-tuan, ya. Okey. Ada apa lagi? Silakan. Ada apa? Ustaz, saya Ya. Sayi'ah dengan yang sayi'ah with alif ta tu. Sayi'ah yang mula-mula tu is a singular kan? Betul. Maknanya sesiapa yang tu dia seseorang lah. Sesiapa tu seseorang, betul. Dan orang-orang yang tu allazina tu, that's why dia guna sayi'ah yang ada alif ta. Sebab ni memang plural ni. Sayi'at ni dia panggil feminine plural. Sebab bila sesuatu noun tu ada alif ta di belakang ni, usah highlight biru ni. Kalau dia ada alif ta di belakang, memang maknanya apa? Maknanya adalah feminine plural. Dia bukan satu sebab ramai. Ya, seorang buat satu kejahatan. Tapi kalau ramai buat banyak kejahatan. Jadi sayi'at, ya, amilu di sini pun past tense. Amilu, ya, ain min lam asalnya. Amila asal dia. Tapi pasal apa amilu? Pasal allazina, kan jamak tu, plural. Ya, jadi allazina amilu. Kalau allazi seorang, ya, allazi amila. Ya, contoh kat atas ni dah ada allazi dah. Apa dia ni? Allazi kafara. Tapi kalau allazina Kak Zainab? Kalau allazina Kafaru. Kalau allazi seorang kafara. Sama di bawah tadi. Ya, allazi, ya, amila. Tapi kalau ramai allazina amilu. Amilu kan ramai. Ya, amilu tu menunjuk pada ramai, ya. Jadi amilu. Macam mana kita nak tahu dia ramai? Ada waw alif di belakang dia. Kalau ada waw dan alif di hujung verb, ya, maka itu menunjukkan kepada tanda plural. Tanda plural, tuan-tuan. Ya, tanda plural. Jadi bila tanda plural, kita kena ambil maklum dia bukan seorang yang buat, ramai. Ya, boleh, ya? Okey, ada lain silakan. Ada apa Ustaz boleh bantu? Ustaz, Ya. sayi'at tu female. Apa yang menyebabkan dia female, Ustaz? Ada huruf alif ta? Ya. Memang alif ta tu memang female. Tapi mana nak tanya ya? Pasal apa dia female? Pasal ada alif ta. Is there any word before that yang make it to be female? That's the question. Tak ada. Memang as-sayi'at tu. The word itself. The word sayi'at itself, ya, yang menyebabkan dia tu jadi feminin. Bukan sebab amilu, alazina, tak ada kaitan. Ya, macam hasanah tu kita kata, ya, hasanah. Pasal apa hasanah tu feminin? Pasal ada tak marbutah kat belakang. Hasanati, kan? Ti tu kat belakang. Ya, dia kan tanda tanda feminin kan. Walaupun bukan semua tak marbutah tu tanda feminin. Kadang-kadang ada orang lelaki nama Hamzah ada tak marbutah. Tapi exception lah, adalah exception. Tapi biasanya dia adalah feminin. Cuma sama ada feminin tu singular, sayi'ati,
ataupun sayyiati. Tu je. Yang bezanya singular dengan plural. Tapi dua-dua feminin. Yang tu. Tapi Ustaz, Hmm. kenapa ditujukan kepada feminin ke apa? Padahal dia kata sesiapa kan. That mean can be masculine or feminine. Betul tak? Betul. Orang yang buat. Tapi perbuatan tu feminin. Perbuatan tu feminin. Orangnya Perbuatan masih So that's feminin what lah. I want to feminin tu. share. Perbuatan tu ya. yang feminin. Orangnya Okay, boleh okay, jadi okay. maskulin atau sebab man tu umum. Man ni depan ni kan man ni. Man ni Ya. untuk unisex. Lelaki boleh, ya. perempuan boleh. Okey, okey, lain silakan. Ada apa bagi faham? Ya. Kak Nomah ada lagi, ya. Silakan. Ustaz, Ya. Ustaz, yujza tu present tense Passive. ke apa Ustaz? Dia present tense tapi dalam bentuk pasif, dibalas. Dibalas, ya. Sebab tu ditulis sini be recompense, ya, recompense. Recompense tu dalam bentuk apa tu? Recompense tu dalam bentuk dia bukan past tense recompense ni. Ya. Kita kata ada ed. Dia bukan ed. Dia bukan ed past tense. Dia adalah pasif. Will not be, ya, will not be, tidak akan dibalas. Yujza ni dibalas. Dia present tense. Pasal apa dia present tense? Ada ya depan? Kan ada ya? Kan hamzah, nun, ya, ta kan? Hamzah, nun, ya, ta kan 4 tu. Hamzah, Anita, Ustaz. nun, ya, ta kan? Jadi ya tu di depan menunjukkan dia adalah present tense. Cuma dia present tense dalam bentuk pasif, bukan aktif. Beza pasif dengan aktif tahu kan Kak Nomah? Pasif dengan aktif. Tahu Ustaz. Contoh, Faham. bagi contoh dua perkataan pasif dengan aktif. Bagi contoh. Saya diberi, itu pasif. Okey. Saya beri aktif. Saya memberi kan? Saya memberi. Itu aktif. Saya diberi pasif. Sama Pasif. lagi ni, ya. Kalau Allah membalas, ya, yujzi. Kalau dibalas orang tu yujza. Itu je beza dia. Ya, depan dia sama, ya, belakang dia tu ada beza. Okey, ada lain silakan. Ada apa lagi, tuan-tuan? Ya. Ada apa? Silakan, ya. Saya nak tanya penggunaan alif zaidah dalam amilu tu. Kenapa dia guna alif zaidah? Ada apa benda yang replace ke apa ke? Sebab Biasanya before ada this nun lah. ada Nun kan yang dibuang. Nun dibuang. Nun kan? dibuang. Jadi amiluna patutnya lah kan. Amiluna. Ya. Tapi nun tu dibuang. Ya. Sebab waw tu sudah menunjuk kepada makna plural. Waw tu dipanggil waw plural. Ya, dipanggil waw al-jamaah dalam bahasa Arab. Ya, bahasa orang putihnya, ya, waw that signify, ya, plural. Ya, jadi maknanya plural waw lah kita panggil. Ya, plural waw. Waw tu memang plural. Macam ya'malun kan? Ya'maluna. Dia present tense. Tapi sebab dia ada waw nun. Pasal apa ada waw nun? Ya, pasal apa tak buang nun? Present tense tak payah buang. Ya, yang dibuang tu adalah past tense. Ya, sebab amilu past tense. Ya'maluna. Kan root word dia sama. Root word dia apa? Ain min lam. Amilu. Yang maluna sama root word ain min lam juga. Ya. Dia root word dia waw nun. Waw nun bukan root word. Waw nun tu menunjuk pada makna plural. Ya di depan, ya menunjukkan pada makna present tense. Yang mana root word dia? 3. Ain min lam sama dengan past tense. Past tense pun sama. Ain mim lam. Waw alif di belakang menunjuk pada makna plural. Pasal apa nun kena buang? Pasal dia past tense. Pasal apa ya maluna tak buang nun? Pasal dia present tense. Kan beza tu. Satu past tense, satu present. Present tense, kekal nun. Past tense, buang nun. Ya, macam tu cerita ni. Jadi tuan-tuan, mesti ada beza. Takkan past tense dengan present tense sama? Tak sama. Tapi root word dia sama. Ain, mim, lam, 3 huruf tu, root word sama. Ya, root word dia sama. Ya, tetapi dia punya bentuk dia berbeza. Amilu telah melakukan. Ya'maluna sedang. Tapi pasal apa tak terjemah sedang? Pasal dia didahului oleh past tense. Kanu depan dia. Ya, macam tadi kan. Kalau amilu tak ada nun, kanu pun tak ada juga. Ya, kalau nak kena tanya dua patutnya. Ya, pasal apa amilu ada alif zaidah, kanu pun ada. Kanu. Ada tak alif zaidah di belakang? Kak Zainab, ada. Ada alif di belakang ni. Alif zaidah juga. Menunjukkan kepada ada nun yang dibuang. Ya, jadi
Cukup dengan waw menunjuk bermakna jamak. Ya, waw tu dipanggil waw plural dipanggil. Ya, waw yang menunjuk bermakna plural. Ya, waw sentiasa plural. Sama ada dalam past tense ataupun present tense, waw sentiasa plural. Ya, amilu waw plural. Kanu waw plural. Ya'maluna waw plural. Semua waw plural. Ada waw plural, maknanya memang plural lah tu. Tak kira lah past tense atau present tense, tuan-tuan. Boleh? Okey, tuan-tuan? Laju sangat ataupun nak ulang balik? Ustaz layan aja, silakan. Ustaz, saya nak Ustaz. tanya yang Ya, yang mana? Jirin tanya dulu ya. Saya nak tanya yang yujza tadi tu. Hmm, Sebelum ni kan kita tahu present tense yang Ustaz cakap tu Anita tu. betul. So hari ni kita kaedah nak tahu dia present tense Anita tu. Lepas tu bila kita dah tahu dia present tense, kita nak tahu kaedah dia pasif ke aktif ke. Dia punya huruf belakang dia tu baris dia Ustaz ya. Pasif tu dia kena fathah. Betul Ustaz? Kalau Biasanya aktif dia fathah. bawah. Ha, Tak semestinya. tak mesti, tapi boleh dia ambil sebagai kaedah sebab dia tak konsisten, ya, tapi bolehlah ambil, ya. Terutamanya kalau depan dia domah. Ya, patutnya ya jazi tadi, ya jazi. Kalau ya jazi, ya fathah itu aktif, tapi kalau yujza itu bentuk pasif. Sebab ada domah pada ya tu. Dan tak konsisten, ya, tapi biasanya boleh. Ya, domah di awal dan fathah di akhir. Biasanya macam tu, ya. Tapi di sini bukan akhir lah, yang kedua akhir, sebab huruf akhir dia adalah alif maksurah. Kan yujza, kan alif tu. Bunyinya kan alif. Ya, bukan yujzai. Kalau yujzai di belakang tu ya. Tapi bentuk ya, tapi dia alif. Sebab apa bunyinya? Yujza. Kan bunyi dia yujza, bukan yujzai. Jadi yang berbaris fathah adalah zai tu. Dia bukan alif. Alif sukun. Alif tu sukun. Tak nampak pun sukun. Tak nampak pun memang dia sukun. Ya, macam tadi kita kata ja'a kan? Ni ja'a. Ja'a ni, ya. Alif atas alif apa? Atas alif ni sukun. Sebab tu kita boleh sebut ja. Ya, kalau dia ya mesti bunyinya jai'a. Kalau dia waw, ju'a ataupun jau'a. Tapi sebab dia sukun. Memang sebab bunyinya ja. Ya, pasal ja tu mesti sukun. Ya, yujza sama. Ya, sebab dia sukun alif ni. Tapi dia tak bentuk alif pun, memang alif ada dua. Satu alif menegak, satu lagi alif bentuk ya. Macam mana kita tahu dia bukan ya? Dia tak ada titik. Kalau dia ada titik, dia ya. Kalau tak ada titik, dia alif. Cuma panggilan dia alif apa? Alif maksurah. Ya, sebab apa alif maksurah? Sebab dia dibaca dengan bacaan pendek. Berapa harakat? Dua saja. Yujza. Ya, tak boleh lebih, tak boleh. Melainkan kita wakaf. Ya. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza. Baca 6 harakat boleh, tapi wakaf lah. Ya, nak baca 4 boleh, nak baca 2 lagi boleh, ya. Tapi kalau sambung wa man jaa bis sayyiati fala yujza allazi, tak ni pun tak ada 2 harakat pun sebab kita sambung. Ya, kita tak kata fala yujza. Macam mana? Macam mana nak sambung dengan ni? Tak boleh. Fala yujza allazi. Tak perlu panjang. Ya, pasal memang tak boleh. Melainkan kita berhenti. Ya, wa man jaa bis sayyiati fala yujza. Boleh 2 harakat, boleh 4, boleh 6. Sebab dia apa? Ya, man arid li sukun nama dia, masuk tajwid. Ya, Ustaz boleh je cakap tajwid panjang boleh cerita. Tapi kelas kita bukan tajwid, kelas kita bahasa Arab. Tapi Ustaz nak bagi perempuan faham. Boleh tak? Ya. Okey, Syarin, okey? Okey Ustaz. Okey, Ya. faham. Ya, siapa tadi nak tanya lagi? Yang tadi belaga tadi dengan Syarin, ya. Tadi saya Ustaz hanya nak cakapkan untuk memudahkan kita memahami itu, kembali ke root word dulu, kan ada kamus yang pun memudahkan kita tu, baca dulu ni terus tengok kamus tu jadi mudah. Betul lah, kamu jadi kita lah. Kamu jadi tu pun dah cukup dah. Kamu yang akan RM10 tu dah cukup dah tuan-tuan, ya. Itu pun dah banyak dah tu. Menolong Ustaz. Betul, dia akan menolong kita, ya. Cuma kamu jadi dia tidak membantu dari segi pasif, ya. Majhul dia tak bantu. Dia semua dalam bentuk apa ni, aktif saja, ya. Sebab tu jaa yaji'u. Ya, apa ni, apa kita panggil, ya, kafara yakfuru. Tapi dia tak ada bentuk yukfaru, yujza, dia tak ada. Sebab kamu jadi bukan dibuat untuk membantu pasif, tak, dia tak membantu majhul.
Dia hanya membantu maklum saja. Kalau nak lain pula, itu ada kamus lain pula. Tak payahlah. Ya, fokus dulu pada yang maklum ni. Ya, yang aktif. Ya, dah faham betul-betul aktif tu, nanti secara sikit-sikit macam tadi kan. Sebab kita tak ada pilihan. Ya, ustaz kata nak fokus kepada aktif. Pasal apa masuk pasif? Sebab contoh ayatnya ada pasif, takkan kita nak abaikan. Ya, kita tak boleh ignore, tak boleh overlook kan. Kita kena sentuh juga. Sebab tu ustaz sebut sikit-sikit tapi tak banyak lah. Tersinggul saja. Ya. Okey, ada lain? Silakan, ada apa? Kalau tak ada ustaz apa ni? Ya. Boleh tak Ustaz kita refer Kamus Jadid page 154. Amila tu dia ada 2 Ustaz. So yang mana satu tu? Amilah yang pertama apa makna dia? Apa makna dia? Membuat kerja. Amilah kedua? Pekerjaan ataupun amalan. Tak dengar. Pekerjaan, amalan. Ya, muka surat berapa tadi ustaz dah ambil dah? 100? 104 ya, ustaz tengok sekejap ya. 154 Ustaz. 154. Okey. Tuan-tuan yang ada buku Kamus Jadid ya. 154 ya. Kalau ustaz besar kan. Ya, yang kecil tu ustaz pergi kedai, ustaz enlarge kan. Ya, supaya senang nak cari. Sebab kalau tidak dia kecil jelah. Kita harga RM10. Ya, takkan kita nak expect benda tu hebat sangat kan? Ya. Konten dia hebat tapi dia kecil. Jadi ustaz besar kan. 154 sebelah kanan sebelah kiri. Kanan Ustaz. Daripada Kanan. atas nombor 5. Daripada atas ya. Kita ada Amila 1 2 3 4 5. Amila ya. Amila ya'malu amalan, membuat kerja atau mengerjakan. Kemudian kita ada amalun ya. Tu amalun tu ke? Ya. Okey. Senang je. Amila tu dia ada 2 sebab amila tu past tense verb, yang amalun tu dia noun. Dia noun Kak Zainab. Sebab tu dalam kurungan ada jim tu. Amalun singular noun, jim tu mana jamak, amalun itu dia punya plural noun dia. Jadi amalun satu perbuatan, satu pekerjaan, ya, amalun pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan. Dia beza sebab satu verb, amila tu verb. Tapi kalau amalun dia noun. Sebab tu tanwin, ada tanwin, amalun kan tanwin. Bila tanwin dia apa? Bila tanwin dia noun. Ya, sebab tanwin kan 2 kan, sama ada alif lam di awal ataupun tanwin di akhir. Betul tak Kak Abah Zainab? Ya, betul. Jadi tak ada keliru lah ya, sebab amila yang pertama tu itu adalah past tense verb. Ya, past tense verb. Yang di bawah tu amalun ya adalah dia punya noun dia. Ya, ada beza lah. Sebab itu noun ya. Boleh ya? Okey. Cuma kalau kita beza bawah tu ya, dia ada amaliyah dipanggil. Ya, ada umlatun makna mata wang ya, umlah. Ya, kalau kita pergi ke money changer ya, dia tulis tu umlah. Umlah tu makna mata wang apa dia tanya. Ya, dia tanya kita umlah ya. Umlah maza dia tanya ya. Mata wang apa? Kita kata ringgit. Okey, ataupun dolar dan sebagainya. Itu umlah. Tapi kalau amaliyah maknanya dia punya proses dia ya, ataupun aktiviti dia boleh juga ya. Proses Parawau sin yasin kan proses tu. Contohnya ada kamu cuba tengok ya. Ataupun dia panggil apa ya? Pembedahan ya, amaliyah ya, orang yang dibedah dia panggil amaliyah. Daripada perkataan amal juga ya, sebab doktor pakar tu kena bedah dia, kena keluarkan bahagian yang tak elok yang sebagainya kan ya. Kemudian dijahit balik dia apa tu dipanggil proses. Proses apa? Pembedahan. Ya. Jadi postmortem berpanggil amaliyah juga ya, daripada root word yang sama, daripada ain min lam ya, amila ya'malu present tense dia, amalan dalam kurungan itu dia punya apa, dia punya verbal noun dia ya. Tuan-tuan yang ada buku muka surat 154 cuba tengok, kita bincang tentang root word amila past tense, lepas tu ada koma, lepas koma ya'malu present tense ya. Kalau tuan-tuan yang tak ada buku, Ustaz tak boleh bantulah ya, tuan-tuan kena belilah kamus ni, boleh beli online saja ya, harga RM10 saja. Tapi bagus ya, macam ustaz enlarge lah, senang nak tengok ya. Sebab kita mata pun tak apa nak accurate sangat ya. Jadi besarkan senang. Okey, ada apa lagi Kak Zainab? Clear? Tak ada Ustaz, terima kasih. Maknanya kamus ni dia rujuk 2 lah, satu verb dengan noun lah. Betul. Satu verb, satu lagi noun ya. Dan noun pun dia bagi dalam bentuk plural juga. Present tense, past tense, present. Kalau verb past tense dulu,
diikuti dengan present tense, kemudian dalam kurungan, dalam in bracket tu ialah dia punya verbal noun dia. Tapi kalau dia noun, ya, biasanya kata nama dia ada singular, kemudian jim. Jim tu makna jamak dia apa? Amalun dia punya singular. Plural form dia, jamak dia a'malun. A'malun plural dia. Amalun satu pekerjaan, satu amalan. A'malun amalan-amalan. Ya, sebab tu kita panggil a'mal, ya. A'mal maknanya banyak, bukan satu. 3 atau lebih, ya. Okey, selesai. Ada apa lagi? Silakan tuan-tuan dan puan-puan, ada apa? Ustaz bantu bagi tuan-tuan faham, ya. Ada apa? Ustaz, Ya. Kak Lis kalau untuk memahami itu, Kak Lis coba dipecahkan jadi 6. Jadi kita lebih memahami amarnya apa itu, lebih memahami ayat-ayat yang kita bacakan. Ustaz cakap ambil satu ayat, pecah-pecahkan kan. Tapi macam tadi lah, sebab kadang-kadang dalam macam tadi, macam Amila ni muka surat 154 ni, dia hanya bagi past tense, bagi present tense dan dia punya verbal noun. Dia tak ada apa? Dia tak ada fi'il amar ya, ataupun command form dia tak letak kat sini. Kalau Ustaz, kalau Kak Lis coba untuk amar itunya boleh tak? Ya, betul. Boleh. Amila, ya'malu, i'mal, amil, untuk ininya. Terus ma'mul. Ma'mul, betul. Terus masdarnya amal. Amalan, ya, amalan. Masdarnya amalan. Ya. Atas bawahnya itu kan tergantung pada kalimat tu kan, Ustaz. Betul tak itu? Ya, betul lah, ya. Alhamdulillah. Cuma masdar itu biasanya dalam bentuk tanwin fathah, kerana masdar itu ialah maf'ul mutlak. Ya, ni tuan abaikan ya. Ni Ustaz jawab soalan Kak Lis ya. Yang lain tak apa, ya. Betul. Cuma dalam kamus ni dia bagi 3 ya, tuan-tuan. Yang ada muka surat 154, amila past tense, ya'malu present tense, dalam kurungan tu verbal noun dia. Amila telah melakukan, telah membuat. Ya'malu sedang atau akan. Amalan dia punya verbal noun dia, masdar dia, ya. Maknanya perbuatan tu sebut, ya. Sebab tu tengok bawah dia. Amalan dalam kurungan tadi Kak Nomah, ya, dan juga Kak Zainab, amalan tu dalam kurungan tu cuba tengok kat bawah dia. Jadi amalun. Ya, benda sama. Cuma amalan dia tanwin fathah, amalun tanwin dhammah. Maknanya sama makna dia. Ya, cuma dia transfer je daripada amila ya'malu kepada amalun, jamak dia a'malun, tu jelah. Ya, apa Kak Zainab nampak tak? Kak Nomah nampak tak? Boleh tak? Nampak. Pak Ustaz nampak. Okey, alhamdulillah clear, ya. Ada lain silakan, ada siapa lagi nak tanya? Ya. Orang lain silakan, ya, jangan diam, tuan-tuan tanya, ya. Sebab kalau tuan-tuan terlepas satu, ya, tuan-tuan nanti bertambah-tambah lagi masalah dia. Tanya dulu, ya, kalau ada. Ya. Kak Jamilah ada apa? Ya, Kak Jamaliah, ya, silakan. Tak ada, tuan-tuan. Diam tu makna faham, ya. Ustaz tak tanggungjawab, ya, sebab Ustaz dah offer dah. Ya, banyak kali offer. Sampai perempuan pun, tuan-tuan pun dah jelak kot Ustaz. Ya, ada soalan silakan, ada soalan, ya, banyak kali. Sebab Ustaz punya tanggungjawab untuk memberi faham pada tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan faham, Ustaz dapat pahala memberi faham. Kalau tuan-tuan tak faham pun Ustaz dapat pahala juga. Pasal Ustaz dah menggunakan, ya, usaha untuk memberi faham. Ya, insya-Allah Allah dah catat dah. Cuma kalau tuan-tuan faham lagi baguslah. Sebab bila tuan-tuan dan puan-puan faham, tuan-tuan boleh ajar orang lain pula. Ya, itu dia punya tujuannya, ya. Okey, selesai ayat 84. Kita masuk, ya, verb yang ke-8. Ini dia, amila. Yang kita baca tadi, amila, ya. Masuk dah. Amila makna apa? Kalau memang dia tulis sini memang to do dan to work. Tapi makna amila apa? Ya, makna amila did past tense. Ya, dan work, ya, past tense juga. Tengok apa dia punya ayat dia, ya. Man amila solihan. Man ni apa Kak Nomah? Man ni apa? Partikel apa ni? Kak Nomah? Conditional particle Ustaz. Maknanya bahasa Melayu dia apa? Sesiapa. Bukan siapakah, ya, sesiapa. Okey, dapat, alhamdulillah. Man amila, sesiapa yang melakukan, sesiapa yang membuat solihan, amalan soleh. Kat mana amalan tu tak sebut, understood. Ya. Man amila solihan, sesiapa yang buat amalan soleh, ya,
Solihan tu pasal apa baca dengan tanwin fathah? Ya, Kak Liz, pasal apa solihan tu tanwin fathah? Maf'ul mutlak Ustaz menguatkan amilah itu. Kalau di sini dia jadi sifat aja. Dia jadi sifat Sifat. tetapi dia objek. Dia objek ni. Ya, patutnya tuan-tuan ya, ayat ni bunyi dia man amila amalan solihan. Tu patutnya. Sesiapa yang beramal dengan amalan yang soleh. Tapi perkataan amalan tu dibuang. Pasal faham. Ya, orang Arab dia dah faham. Bila dia faham dia buang. Ya. Cukup tak solihan? Cukup. Ya. Ya, apa ni? Macam kita lah sebut, ya, kita sebut. Siapa yang melakukan, bahasa Melayu tak boleh. Siapa yang melakukan amalan-amalan soleh. Kita kena sebut amalan tu. Ya, siapa yang melakukan soleh, tak boleh. Orang tak faham. Bahasa Arab faham, ya. Macam itulah, ya. Kadang-kadang apa ni kita sebut English pun kadang macam tu. Kita sebut sifat dia je. Ya, contoh kita katakan dulu sekolah mana, ya? Saya boarding, ya, boarding. Boarding apa? Tak payah cakap boarding school, understood. Ya, jadi masa kat boarding dulu, boarding kan, masa kat boarding. Masa kat boarding tu boarding apa? Boarding school lah, faham lah. Ya, dia tak sebut boarding school, faham. Ya. You dulu boarding school ke? Kita tanya kan. I boarding, ya. Kalau dia tak jawab school pun kita faham. Bahasa Melayu tak boleh, tuan-tuan. Ya, kecuali ya ada benda yang macam tadi boleh. Bahasa Melayu boleh lah, ya. Saya dulu duduk di asrama. Ya, mana sekolah berasrama lah tu, ya, sekolah. Ya, saya duduk di sekolah berasrama. Saya belajar di sekolah, salah sebuah sekolah berasrama penuh, ya, di Ceras contoh, ya. Sekolah Menengah Sains Selangor contoh. Sekolah menengah teknik, ya, contoh. Tapi boleh tak kita kata saya dulu belajar di penuh aja, tak boleh. Kena sebut, ya, di asrama penuh. Kalau asrama penuh orang tahu sekolah. Tapi kalau kita sebut saya dulu belajar di sekolah penuh, sekolah apa? Tak boleh, ya, dia kena lengkap. Bahasa Arab tak perlu. Man sesiapa, amila yang telah melakukan. Amalan tak ada, tapi understood. Sebab bila dia beramal, mesti amal tu amalan. Amalan apa? Solihan. Jadi solihan tu sifat kepada amalan, tetapi tidak disebut amalan. Jadi dia jadi objek lah, macam objek. Dan dia sifat, dia adjektif. Min zakarin, sama ada daripada, ya, kalangan zakarin, orang lelaki, au unsa, atau orang perempuan. Ya, unsa. Pasal apa tak sebut nisa? Pasal apa tak sebut nisa? Patutnya nisa lah kan? Syarin. Pasal apa tak sebut nisa? Pasal apa? Pasal apa sebut unsa? Agaknya lah. Pasal apa? Kak Masita. Pasal apa? Ya, Kak Zainab. Pasal apa? Pasal apa sebut? Pasal apa tak sebut? Ya? Pasal apa tak Dia sebut nisa? lawan dia ke Ustaz? Saya bantainya ni. Sebab lawan pada zakarin tu ialah unsa. Kalau lawan pada zakarin tu nisa, tak sedap. Saya kata. Saya teka je. Tak kata boleh bantai je kan? Betul tak? Salah ni. Ya, memang. Salah. Tak betul. Jawapan tu betul. Sebab yang dibincangkan di sini ialah tentang jantina. Ya, kita bukan bincang tentang kumpulan lelaki, kumpulan perempuan. Kalau nisa, ya, sekumpulan perempuan. Kalau rijal, sekumpulan lelaki. Kita tak bincang tentang sekumpulan. Kita bincang tentang jantina. Sesiapa yang melakukan amalan soleh, sama ada jantinanya lelaki atau perempuan. Sebab ni cerita jantina. Sebab zakarin tu jantina. Ya, unsa, ya, dia sebab tu whether male or female. Jantina tu. Ya, pasal apa tak kata, ya, whether man or women? Pasal apa tak kata? Sebab dia bukan cerita tentang dia cerita pasal sifat dia. Tuan-tuan faham ya? Tuan-tuan tengok terjemah pun dah tahu dah. Whether male or female. Mana ada perkataan whether tak ada. Ya, man amila solihan, ya, min zakarin. Patutnya kita kata iza, ya, ataupun apa ni, imma, ya, imma min zakarin wa imma min unsa. Tak payah. Sebab Arabik tak perlu sebut semua. Ya, tapi bila kita terjemah, cuba tengok English, whether male or female. Mana whether tu tak ada. Ya, tak ada perkataan, tapi understood. Jadi orang yang beramal dengan amalan soleh, sama ada dia jantina lelaki, min zakarin, au unsa atau perempuan, ya. Pasal apa zakarin tak ada kata au unsin? Pasal apa tak kata unsin? Pasal, ya, yang tak boleh baris tu ialah alif maksurah tu. Alif maksurah yang ke mana? Yang datang selepas sa'. Dia hamzah di atas alif
nun sa alif. Unsa. Ya, unsa. Dia bukan unsan, unsun, unsin, bukan. Sebab dia berakhir dengan alif. Dia bukan sa tu huruf terakhir, bukan. Huruf terakhir dia adalah alif maksurah. Alif maksurah tak boleh dikasrahkan. Alif maksurah sentiasa kena baca a. Ya, dan tak boleh baca an, unsan tak boleh. Ya, tak boleh tanwin. Pasal dia alif maksurah. Alif maksurah mana boleh tanwin? Ya, yang boleh tanwin sa. Ya, alif maksurah tak boleh tanwin. Dhammah ke, fathah ke, kasrah tak boleh. Ya, dia hanya boleh disukunkan. Unsa, 2 harakat. Ya, min zakarin au unsa, 2 harakat. Ya, bukan min zakarin au unsa wahwa. Tak. Unsa, 2 harakat. Pasal dia man asli. Ya, dia berakhir dengan alif maksurah. Yang dibaca pendek dengan makna 2 harakat. Itu kalau tajwid. Macam itulah cerita dia, tuan-tuan. Ya, cuba tengok bagaimana tajwid tu boleh membantu bahasa Arab. Bahasa Arab tu boleh membantu tajwid. Kerana masing-masing saling melengkapi satu sama lain. Okey, wa huwa mu'min. Ya, waw di situ. Waw di situ bukan makna dan. Ya, waw di situ makna apa? Ya, dalam keadaan dia mukmin. Jadi waw tu ya, ketika mana dia mukmin. Maknanya dia buat amal soleh, sama ada jantinanya lelaki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman. Maknanya kalau dia tidak beriman, tak kira pahala. Tak dapat pahala. Mana dapat orang bukan Islam, tak ada syahadah ya, dia dapat pahala tak dapat ya. Walaupun dia ada kebaikan, tapi kebaikan tu tak masuk dalam akaun dia sebab dia tak ada akaun. Macam mana nak dapat akaun? Kena register sebagai Muslim dulu. Kena bersyahadah. Bila bersyahadah baru boleh. Kalau tak boleh, kalau tak syahadah tak boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, wahwa mukmin. Jadi wahwa. Oh, kalau macam tu mukmin lelaki saja. Tak. Ini nak bagi tahu bahawasanya ya, seorang sama ada lelaki atau perempuan. Dah sebut perempuan tadi. Pasal apa tak kata man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min aw wa hiya mu'minan, ya mu'minatan, mu'minatun. Pasal apa tak kata? Tak perlu. Cukup ya wa huwa mu'min sudah. Sebab mukmin di sini bukan menunjuk lelaki. Mukmin di sini menunjuk sifat. Tuan-tuan kena macam itulah bahasa Arab ni, dia kita cerita pasal sifat. Tadi zakarin sifat lelaki, unsa sifat perempuan, mukmin pun sifat juga, sifat orang yang beriman. Ya, dia mukmin. Macam itulah cerita dia. Falanuh yiyannahu, maka apa ya, falanuh yiyannahu, maka apa ya, maka pasti nuh yiyannahu, kami yakni Allah menghidupkan dia. Kalau orang tu buat amal baik ya, kemudian dia pula mukmin, Allah kata pasti kami akan beri dia kehidupan. Kami akan hidupkan dia hayatan, dengan kehidupan thayyibatan yang baik. Ya, kehidupan yang baik. Baik tu makna apa? Baik tu berkat, ya, aman damai, ya, apa ni, sihat tubuh badan mudah-mudahan. Tapi bila kita sakit, jangan kata kita tak beriman, tuan-tuan. Itu ujian Allah nak bagi. Ya, sebab tu kita ada demam, ada sakit perut, ya, ada darah tinggi, ada kencing manis, ada apa semua tu. Itu ujian lah. Ya, mungkin kita tak jaga makan. Ya, ataupun mungkin dah memang about time lah, ya, umur kita dah 60, ya, dah 70, memang macam itulah, ya. Kita punya blood pressure dah naik, ya. Kita punya apa kita panggil, ya, kita punya apa ni, kandungan gula ke apa dah bertambah atau sebagainya. Jadi biasalah, tuan-tuan. Itu bukan tanda orang tu tak beriman, tak ada kaitan. Sebab itu kadang-kadang berbentuk ujian. Allah nak hapus dosa. Ya, kadang-kadang dalam bentuk macam tu. Sebab kalau tidak, susah hatilah kita. Saya sembahyang, puasa, sembahyang sunat, bangun malam, ya, sedekah apa semua. Pasal apa saya kena sakit? Bukan makna Allah tak sayang. Ya? Allah bagi sakit tu sebab Allah sayang tu. Allah nak bagi tahu dia bahawasanya orang beriman, ya, ada cara Allah nak angkat darjat dia di sisi Allah. Kita kena faham macam tu. Falanuhiyanahu, fa maka lam pasti, surely, ya, surely nuhiyanahu, ya, kami akan beri dia kehidupan. Ya, surely, ya, we will surely cause him to live a good life. Ya, hayatan, kehidupan, thayyibatan, yang baik, yang elok, good life. Ya, okey. Setakat tu apa soalan nak tanya? Pasal apa hayatan thayyibah? Pasal apa? Kami akan hidupkan dia. Ya, hayatan thayyibah. Ya, hayatan thayyibah. Hayatan tu mungkin tuan-tuan kata sebab dia objek kot. Ya, dia bukan objek, tuan-tuan. Ya, ni ada high level sikit, ya. Jadi hayatan thayyibah tu kalau tak dapat tak apa, tapi dia jadi macam sifat lah, ya. Thayyibatan tu sifat. Dia jadi follower apa Kak Zainab. Thayyibatan follower kepada hayatan. Solihan tadi follower kepada amalan, tapi amalan tu hilang. Ya, so dia tetap follower. Follower mana yang ikut kan, barisnya sama.
Hayatan tanwin fathah, thayyibatan tanwin fathah, tanwin fathah juga. Thayyibatan jadi apa? Jadi follower. Dia akan follow baris hayatan. Okey. Apa soalan? Silakan. Ustaz, yang apa? Nuhyiya tu dari ahya ya Ustaz ya? Daripada ahya. Ya, ahya yuhyi. Yuhyi. Jadi ahya yuhyi. Nun kat belakang tu nun apa tu? Kat list. Nun dekat belakang. Falan nak tu nak kami kan? Nuhyiyan. Nuhyiyan. Yan. Tu apa tu? Nak, Nun apa tu? Nun ini apa? Jamak. Bukan. Bukan Nun jamak. Allah taukid. takkan jamak. Nun Nun taukid. taukid. Nun taukid. Nun untuk menunjukkan kepada kepastian. Pasti. Lam depan, lam pasti, lam taukid, lam tu ya. Falanuhyiyan. Tuan-tuan fokus pada ni. Tengok Ustaz punya cursor ni. Falanuhyiyannahu. Lam di depan ni yang Ustaz highlight ni ya. Lam tu lam taukid, maknanya lam betul. menunjuk pada makna pasti, surely. Ni surely. Ya, lam tu surely, ya, assurance kita panggil. Nun di belakang sama. Ada dua partikel untuk sure. Satu lam, satu lagi nun. Dipanggil nun taukid. Nun taukid tuan-tuan. Sebab tu ada syadah. Falanuhyiyannahu. Jadi maknanya ada penekanan kat situ ya. Untuk kita kata, Allah kata pasti kami akan hidupkan dia. Ya, dalam keadaan kehidupan yang ataupun kehidupan yang baik ya. Kita akan hidupkan dia kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik ya. Nanti ada perbincangan lah. Hayatan tu makna apa ya. Ada soalan silakan, ada apa nak tanya? Ada apa soalan? Ya, ada soalan? Ada Ustaz. Boleh. Unsa tu is Yang mana? Unsa tu follower kepada Zakarin kan, tapi pasal dia alif maksurah so dia tak boleh bunyi sama macam Zakarin. Betul. So saya nak tanya au tu Sentence apa connector. maknanya dia boleh jadikan dua perkataan tu follower lah. Kalau dulu wow kan. Wow boleh, au pun boleh. Au Kalau kan, wow okey. dan kalau au atau boleh. Dia partikel, au tu kan partikel berbentuk penyambung ayat kan, sentence connector kan. Wow, au tu semua sentence connector, dia partikel. Jadi noun yang datang selepas sentence connector punya partikel tu, dia punya baris akan follow depan. Kalau dia boleh lah. Tapi kalau dia tak boleh, dia tetap follower. Tapi tak boleh ditunjukkan secara zahir kerana dia berakhir dengan sebab Zakarin dia normal noun. Ya, tuan-tuan, Zakarin dia normal sebab tu boleh baris bawah. Kalau unsa dia abnormal. Abnormal memang tak boleh nak buat apa lah. Macam nama orang Musa, Isa mana? Dia semua abnormal noun tuan-tuan ya. Boleh ya? Okey, lain silakan. Ada apa? Ada apa tuan-tuan? Silakan. Ustaz, hayatan batan tu dia tak ada connector tapi dia masih follower Ustaz. Thayyibatan yang follower kepada hayatan. Dia macam tak ada wow ke ataupun au ke, dia masih lagi follower Ustaz. Sebab dia follow hayatan tu. Dia tak boleh ada wow tengah-tengah. Macam kita kata rumah ya, rumah yang cantik kan. Tak perlu kata rumah dan yang cantik, tak perlu. Pasal yang cantik tu sifat kepada dia. Jadi bila dia adjektif sifat, dia tak boleh dipisahkan dengan wow ataupun au, tak boleh, tak payah. Dia terus saja, ya. Boleh dapat ke atau saya ulang balik? Silakan. Jadi maksudnya follower tu boleh jadi ada sentence connector ataupun boleh jadi tak ada apa-apalah connector. Macam sini dia sebab dia follow dia punya noun tu. Sebab dia adjektif jadi dia follow je. Dia follow noun. Okey. Baik Ustaz. Ustaz. Okay. Sama. Ada lain silakan. Ada apa? Ya, Ustaz bantu. Tak ada ya. Jadi hayatan tu kita tak belajar lagi.
Ya, kita tak belajar lagi ya. Jadi hayatan tu dia bukan objek, dia macam objek tapi dia bukan objek. Ya, kalau bahasa Arab kita panggil maf'ul mutlak dia panggil. Maf'ul mutlak tu kita tak belajar. Dia macam tadi kita kata amila tadi. Amila past tense, present tense dia ya'malu in bracket tu. In bracket tu amalan kan? Amalan. Amalan tu dia dalam bentuk maf'ul mutlak. Kita tak belajar lagi. Ustaz tak cerita lagi. Biar dia tinggi tu. Tapi tuan-tuan terima je dulu, ya, dia memang dalam bentuk tanwin fathah dan yang follow dia, adjektif yang follow dia tanwin fathah juga, thayyibatan. Sebab apa? Sebab dia memang follow. Thayyibatan tu yang follow hayatan tu. Hayatan bukan follower ya. Follower tu thayyibatan tu. Maka falanuhyiyanahu, maka pasti kami akan hidupkan lelaki tadi atau perempuan tadi yang beramal soleh itu, ya, dalam keadaan kehidupan yang baik. Kehidupan yang Allah akan baikkan. Kehidupan baik ini bukan mesti kaya raya. Ya, kehidupan baik ini bukan mesti dapat pangkat besar, ya, bukan. Ya, itu pun termasuk juga. Ya, tetapi kehidupan yang eloklah, ya, dia ada kebahagiaan dalam diri dia. Ibadah dia, ya, dia boleh hayati dengan baik, ya. Sebab khusyuk dalam ibadah tu termasuk, ya, kehidupan yang baik. Khusyuk dalam ibadah tu adalah kurniaan Allah. Bila sembahyang tu rasa puas hati, tuan-tuan. Ya, kita sembahyang syak tadi kita kata puas hati sembahyang. Ya, bila Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, rasa tak ada rasa alah tadi tu macam dia macam tak khusyuk apa tak, ya. Jadi itu satu nikmat Allah bagi tu. Itu termasuk hayatan thayyibatan juga, ya. Jadi apa ni, dalam keadaan kita ada kawan, ya, kita ada kenalan, ya. Pergi mana-mana pun insya-Allah ada jumpa kawan, ada ni. Itu semua tu hayatan thayyibah lah. Cuba kita bayang, kita pergi mana-mana tak ada kawan. Orang pun tak nak kawan dengan kita. Cuba bayang macam mana. Tak termasuk tu. Jadi hayatan thayyibah, jumpa kawan kat mana-mana, ya. Maknanya orang yang kadang-kadang kita tak kenal dia kenal. Dia kata apa ni apa Hajah ni ke? Ya, Hajah Masitah ke? Ni Hajah Zainab ke? Ya, ni yang kata, ya siapa ni, minta maaf saya tak cam. Dia kata tak apa. Saya cam, ya. Saya cam ustaz, saya kenal, ya. Apa ni, 2 minggu lepas, ya, ustaz pergi solat dekat Masjid UIA dulu UIA lah, ya, dekat Sarjan 17. Ya, jadi apa ni, nak beli aiskrim, ya. Lama tak makan aiskrim. Aiskrim yang kita beli dekat Peti Sejuk adalah ni aiskrim yang dijual naik motor tu kan. Ya, jadi pergi kat situ. Ya, pergi situ dia kenal ustaz. Ya, dia kenal. Ni Ustaz Dr. Zaruddin ke? Ustaz kata ya. Dia orang daripada seberang juga, ya, daripada seberang. Mungkin orang Minang ke apa, tapi daripada Sumatera. Saya kata macam mana boleh kenal? Dia kata saya ikut apa ni Facebook live. Dia kata tadi ikut kuliah ustaz. Ya, saja test dia. Kelas yang mana satu? Kelas sirah, dia kata. Ya. Bila dengar? Baru-baru ni saya dengar, dia kata. Selalu saya dengar. Ya, sebab kita pun tak tahu. Ya, dia kenal, ya. Bukan kita nak minta free aiskrim dah. Ya. Apa kita panggil, ya. Dia nak bagi tak boleh. Tak boleh lah dia nak bagi kan. Ya. Cuma ya dia tambah satu skop. Dia kata ustaz ni saya nak bagi kat ustaz. Kita terimalah. Macam tu maknanya, ya. Tapi gembira tak hati kita? Gembira tu satu kehidupan yang seronok, tuan-tuan. Orang kenal kita dan kita boleh berkawan dengan dia. Ya, jadi maknanya kadang-kadang Allah bagi kenalan-kenalan yang macam tu yang kita tak tahu, ya. Di akhirat besok, tuan-tuan, banyak macam tu. Di mahsyar besok, cuba itu bayangkan, ya. Yang kita tak tahu kita pernah buat baik pada dia. Dia kata, ya, apa ni, tuan ataupun puan pernah tolong saya. Saya susah pada masa tu. Ya, bantuan yang tuan-tuan bagi tu, ya. Apa ni, tuan-tuan pun tak tahu bantuan tu sampai pada saya, tapi sampai pada saya. Saya tahu siapa yang bagi. Ya, saya ucap terima kasih banyak, ya, dan dia jadi pahala yang memberatkan timbangan amal gitu. Banyak kes macam tu, tuan-tuan. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan macam tu. Amin insya-Allah, ya. Jadi itu semua hayatan thayyibah. Kehidupan di dunia dan di akhirat insya-Allah, ya. Okey, ada apa Ustaz boleh tolong? Silakan. Sebelum kita tamat, ya. Ajrahum tu compound noun kan Ustaz? Ajrahum. Oh, belum baca lagi, ya. Ajrahum belum. Ya, betul, compound noun. Ustaz sambung, ya. Walana jaziyannahum, ya. Dan, ya, pastilah najziyannahum ni Allah, ya. Tadi nuhyiyannahu. Kami yakni Allah akan hidupkan dia. Ini kami akan balas dia. Ya, ajrahum, balasan mereka, ya, balasan mereka, ajrahum, balasan mereka bi ahsani ma kanu ya'malun.
dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka buat. Tadi kat maraton kita jumpa khairun. Tadi khairun kan? Khairun bukan makna baik, khairun makna lebih baik. Di sini kita jumpa ahsan. Ya. Kalau hasanat itu benda baik. Tapi kalau ahsan yang lebih baik. Ya, ataupun yang terbaik. Di sini diterjemahkan yang terbaik, ya. Tengok terjemahan bawah tu. Apa terjemahan bawah tu? Terjemahan bawah ialah apa? Ya, cuba tengok. Ya, we will surely give them the reward according to the best. Ya, bi ahsan, dengan yang terbaik of what they used to do. Makanu ya'malun, sama. Ya, ma macam tadi juga. Ya, Kak Macita tanya, ma apa ni? Ya, ma apa yang kanu past tense mereka telah, ya'malun ya sedang. Kanu past tense, ya'maluna present tense. Tapi maknanya mereka yang biasa buat dulu, ya. What they used to do, sama macam tadi tuan-tuan. Ya, sama macam ayat yang sebelum ni, ya, apa dia punya hujung dia sama je. Illa makanu. Ini illa makanu. Ya, melainkan apa yang mereka biasa buat. Ya, di sini apa dengan balasan yang lebih baik, ya, dengan yang terbaik daripada apa yang mereka biasa buat masa di dunia dulu. Ya. Jadi apa yang mereka buat? Mereka buat kebaikan, bersedekah, sembahyang sunat, puasa sunat, ya, zikir dan sebagainya. Itu semua benda baik. Tapi bila Allah bagi balasan nanti tuan-tuan, ya, Allah balas dengan balasan yang terbaik. Kita tak tahu apa bentuk, ya. Dalam bentuk apa, ya? Dalam bentuk khusyuk ibadat, dalam bentuk puas hati kita kata, kita tengok anak-anak kita tengok keluarga, kawan-kawan, kita rasa alhamdulillah, ya. Maknanya nampak apa yang kita buat tu. Ya, kalau ustaz lah contohnya, bila kita mengajar tu, ya, ada anak-anak murid yang faham, ya, yang memahami, ya. Oh, tu satu nikmat tuan-tuan dan puan-puan. Yang tu tak boleh dijual beli. Ya, kita rasa puas hati. Ya, macam anak kita lah. Kita ajar dia tajwid ke apa, dia boleh ikut, dia boleh faham. Dan bila dia baca betul, Allahu Akbar, kita rasa, ya Allah, ni nikmat yang sangat besar. Sebab tu mak ayah, ya, bila kita ambil hadiah contoh kan, ataupun result SPM keluar, ya. Bila result dia bagus, macam mana kita? Menangis kita tuan-tuan. Sebab, ya, wahal, ya, kita kata, apalah, sangat SPM je pun kan, bukan universiti pun. Tapi itu sebagai permulaan. Kita rasa puas hati, ya. Dan benda tu termasuk hayatan thayyibah tuan-tuan. Ya, jadi itu penghayatan untuk ayat ni. Okey, ada soalan apa? Silakan Ustaz jawab. Apa yang nak tanya? Kak Norma, apa lagi? Ustaz, ahsan tu dia punya root word apa Ustaz? Hasana. Ha sin nun. So kalau misalnya it comes in different forms, it gives different meaning ya Ustaz? Dia bukan give different meaning. Give additional meaning. Additional. Sebab kalau hasan mana baik, kalau ahsan yang lebih baik ataupun yang paling baik. So additional meaning, bukan different. Ya, bukan not necessarily different, ya, tapi dia a better meaning, ya, ataupun an additional better meaning. Ya, tu bahasa ustaz lah, ya. Okey. Ya, lain silakan. Ustaz, yang ahsanan ni ini Ahsani. kan ahsani, dia punya root wordnya ha sin nun. Betul. Jadi berarti dia ada majid ditambah alif ya Ustaz ya. Jadi Ditambah ahsani. Hamzah. Ya, Hamzah. Oh, bukan alif ya, Hamzah ya. Alif rumah dia saja. Hamzah. Ya, alif rumah Hamzah. Itunya majid by Hamzah ya. Jadi bila kita tambah dan Hamzah di depan, dia ada makna apa? Makna tafdil juga. Makna tafdil. Makna isim tafdil, ya. Maknanya lebih ataupun paling. Ya, macam kita sebut Kamaratun, ya, Kak Lis, macam kita sebut Allahu Akbar. Ya, daripada kabir kan? Kabir mana besar? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi kalau ahsan di sini, the best of, ya. The best tu maknanya yang terbaik lah, yang paling baik. Allah bila Allah balas kita, Allah bagi yang terbaik, yang sesuai dengan kita. Ya, kadang-kadang ada benda yang tak sesuai dengan kita, ya, Allah bagi yang lain. Ya, kadang-kadang memang tak sesuai. Ya, contohlah kita katakan, ya. Ustaz ada seorang kenalan kat sini kampung ni, ya. Anak dia masuk boarding school tuan-tuan. Ya, anak dia masuk boarding school, ya. Dan anak dia nak minta sekolah lain, sekolah yang lebih jauh, ya. Tapi bapak dia kata tak apa, ambil je sekolah dekat. Anak dia macam give up lah, ya. Dia kata kalau itu tak nak masuk lah. Bapak dia kata jangan masuk boarding school. Ya, tapi tak payah jauh-jauh. Sebab apa? Ya, bila dia masuk sekolah, setiap minggu nak balik, ya. Setiap minggu tak boleh balik.
Pasal apa? Sebab sekolah hanya sebulan sekali balik. Jadi oleh kerana dia tak boleh balik, dia nak mak bapak dia datang. Cuba bayangkan kalau dia ambil sekolah dekat apa kita panggil, ya, dekat Berseri tu, dekat Perlis tu. MRSM Berseri tu berapa punya jauh. Ya, tapi oleh kerana dia ambil MRSM dekat Kuala Kubu, dekatlah sikit tuan-tuan, alhamdulillah. Ya, masa tu bapak dia kata, cuba tengok abang, ya, kalau abang masuk MRSM Berseri macam mana? Ya, mak abah tak boleh datang. Tapi abang ambil dekat Kuala Kubu, jauh juga, ya, sebab dia duduk di Kuang, tapi pergi Kuala Kubu tak adalah jauh sangat tuan-tuan, 1 jam perjalanan. Okeylah, ya. Jadi anak dia kata betul lah bah. Ya, maknanya kita tak tahu yang terbaik yang Allah bagi pada kita, ya. Jadi maknanya bila dapat tu kita grab je tuan-tuan. Ya, sebab kita tak tahu hikmah di sebalik itu. Sebab tu Allah kata walana jaziyannahum, pasti kami akan balas mereka ajrahum, balasan mereka itu bi ahsan, dengan yang paling baik. The best of what? Ya, makanu ya'malun, apa yang mereka dulu biasa buat. Mereka biasa sedekah, Allah gandakan. Mereka biasa sembahyang sunat, baca Quran, Allah gandakan pahalanya. Allah bagi kedudukannya lebih baik di sisi Allah di syurga besok. Ya, itu cerita dia. Ada lain silakan. Ada apa? Ada apa lagi? Ustaz, yang walanajziyannahum, mana dia punya root word kat sini Ustaz? Nun jim za. Root word dia nun, bukan nun. Ya. Nun Ya, depan tu Jim, kami. Nun depan tu kami. Ya. Sebab panjang Jim. kan, tapi maksudnya pendek aja. Apa maksud? Can you elaborate sikit Ustaz? lain. Wow di depan mana dan? Tu okey. Dan. Lam tu pasti. Nun tu Okey. kami. Nun kami. Yang tengah tu Jim Zaya. Itu root word dia. Jim Zaya, ya. Sebab nun belakang pun surely juga pasti. Home mereka. Jadi root word dia Jim Zai Ya. Ya, okey, thanks. Ya. Lain silakan, ada apa? Ustaz, Ya. Ahsani tu Ustaz, dia Ahsani tu dia terjemah yang terbaik. Kalau yang lebih baik sama tak Ahsani juga? Sebab dalam Quran kat rumah dia tulis yang lebih baik. Tak salah lah ya, tapi dah tentulah yang paling baik itu lagi bagus. Sebab bila datang daripada Allah, Allah akan bagi yang lebih baik ataupun yang paling baik. Ya, yang lebih baik daripada apa yang kita dapat. Kalau kita banding dua lah. Tapi kalau kita banding lebih daripada dua, yang terbaik ya daripada apa yang mereka lakukan. Dua-dua tu tak salah. Tetapi sudah tentu the best is better than better. Ya. Kalau kita kata ahsani makna better, boleh, tak salah. Tapi kalau kita kata ahsani makna the best, itu jauh lebih baik. Dah tentulah kita looking for the best kan. Ya, not only that we are looking for the better, but we are looking for the best. Ya, the best tu lagi sesuai daripada ahsani dengan makna the better one. Itu je lah. Itulah beza dengan Hairun tadi Ustaz. Kalau Hairun pun boleh dua-dua juga. Boleh makna boleh Hairun dengan ahsan ni dua-dua boleh. Boleh makna the better one dan boleh makna the best one. Tengok konteks juga ya. Dan dah tentu kita akan cari yang the best one lah. Macam mana? Ya, okey. Sebab word dia totally different kan. Tapi meaning dia sama. Meaning dia hampir sama. Ya. Bentuk dia berbeza lah. Ahsan daripada hasanah kan. Ya, khairun memang khairun lah. Ya. Okey, lain. Ada apa? Ya, Syarin. Nak tanya tadi, tak adalah apa sangat pun. Cuma yang baris atas, ayat atas tu, wa tu kan, Ustaz kata untuk orang macam level-level saya ni, kalau wa tu maksudnya wa tu dan kan. Tapi Ustaz kata dalam ayat yang baris ni dalam keadaan Ustaz ni kan, Ustaz bagi tahu terjemahan dia tu dalam keadaan. Terjemahan English dia apa? Ni Ustaz highlight ni. Terjemahan English dia apa? Mana tak nampak. Ni terjemahan While. Bukan and. While he is a believer. While dalam keadaan sedangkan dia. Okey, kalau saya baca yang Ustaz cakap tadi kan, katalah macam level-level saya ni saya tak nampak lagi lah while tu, atau dalam keadaan saya nampak dan je Ustaz kan. Macam saya baca, sesiapa yang melakukan amalan soleh daripada kalangan lelaki atau perempuan
dan dia mukmin. Bila saya baca macam tu, katalah saya baca Quran tu sendiri macam tu, macam dia punya terjemahan dia tu tak salah kan Ustaz kan? Kalau katalah kalau saya baca macam tu je. Dia tak salah tapi tak tepat. Dia tak sebab waw di situ, sebab waw yang dan tu biasanya kalau dia memisahkan dua ayat, ya. Sedangkan di sini bukan dipisahkan dua ayat ni. Ya, bukan pisahkan dua ayat. Sebab lepas pada waw tu ada ayat lain. Ya, huwa mu'min, ya. Ada huwa mu'min. Huwa mu'min tu ayat. Huwa tu apa kita panggil, ya. Huwa tu mubtada ataupun mubtada, ya. Dia subjek, ya. Mu'min tu predikat. Dia satu ayat yang lengkap. Jadi kalau waw tu dia datang sebelum ayat yang lengkap, biasanya dia adalah makna while tadi. Makna while, ya, sedangkan, dalam keadaan. Tapi kalau dia menyambungkan dua perkataan, contoh, ya. Kita kata macam tadi, ya. Min zakarin wa unsa, contoh. Min zakarin au unsa. Ni kan yang dipisahkan tu hanya perkataan. Noun saja. Yang ni bukan, ya. Ni memisahkan, ni ayat lain. Man amila solihan min zakarin au unsa, satu ayat. Huwa mu'min, ayat lain, ya. Jadi yang memisahkan tu, ya, kadang-kadang boleh makna dan, kita tak nafi, tapi kalau dalam konteks ni bukan makna dan, sebab maknanya tu bersambung. Sesiapa yang beramal dengan amalan yang soleh, sama ada dia lelaki maupun perempuan, ya. Boleh tak terjemah dan? Boleh, tak salah, ya. Tapi yang lebih tepat, dia bukan waw makna dan, bukan. Dia waw makna, sebab dalam bahasa Arab kita panggil wawul hal, dia panggil. Waw haliyah. Wawul hal tu walhal. Orang Melayu panggil walhal. Walhal dia beriman. Contoh kita katakan, ya, orang yang tidak, ya, tidak apa kita panggil, orang yang tidak berpuasa hari Arafah sedangkan dia mampu berpuasa. Kalau kita kata orang yang mampu berpuasa pada hari Arafah, orang yang tidak berpuasa pada hari Arafah dan dia mampu, tak kena. Ya, orang yang tidak berpuasa hari Arafah sedangkan dia mampu, sedangkan dia berupaya, dia tak sakit. Jadi kat situ nampak macam ayat tadi betul kata Syarin, mungkin tak salah, dia memang tak salah. Tetapi dia tak tepat. Dia tak tepat sebab memang waw di situ bukan fungsi dia untuk dan. Waw di situ fungsi dia untuk menambah makna dalam keadaan. Memang macam itulah, ya. Macam Ustaz sebut tadi, ya. Sebab susah Ustaz, nak sekali kita nak tengok macam level-level rendah macam saya ni, tak nampaklah dalam keadaan tu. Kita nampak tapi bila kita tengok terjemahan, ya, cuba tengok terjemahan Melayunya, cuba tengok ayat 97. Cuba tuan-tuan tengok. Mari kita tengok surah An-Nahl, ya, surah 16. An-Nahl surah 16 pada ayat yang ke-97, ya. Mari kita tengok. 97, ya. Tuan-tuan boleh buka muka surat 278 Quran. 278. Ayat 97, ya. Boleh tengok? Dah jumpa dah Syarin? Muka surat 278. Okey. Cuba tengok terjemahan 97. Barang siapa, okey, baca yang Syarin punya Quran. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan. Pandai Ustaz. Dalam keadaan. Dalam keadaan. Dia bukan dan. Macam mana ni? Okey. Dia memang dalam keadaan. Bahasa Inggeris je tengok. While he is a believer. Bukan mana whoever does. Sedang Ustaz. Macam mana? Sedang ia beriman. Tak apalah. Sedang tu pun bukan dan. Sedang tu while. Ya. Sedang tu ialah dalam keadaan. Sama terjemahan tu. Macam mana? Betul Ustaz. Cuma nak macam kena belajar lah. Nak buat tak ada shortcut lah kan Ustaz kan. Kena betul-betul kena memang tak ada shortcut. Baru. Memang kena work hard. Memang kena banyak baca. Dan bila tengok ada dan tu, cuba Syarin. Bukan Syarin saja, ya. Semua tuan-tuan dan perempuan yang ikut kelas ni. Bila kita baca Quran lepas ni, bila jumpa waw tu, kita tengok. Betul tak waw tu makna dan? Ya. Ataupun makna dia walhal. Maknanya sedangkan, dalam keadaan. Ya. Makna English dia while. Jadi kalau macam tu kita tengok, ya. Memang macam mana? Ustaz dengar lah ini soalan. Tak suami saya Ustaz, dia pun nak sibuk. Okey. Jadi dia pun macam itulah, ya. Memang lagi banyak kita baca Quran, tengok terjemahan tu lagi dapat kita.
sebab benda tu kadang dia bila kita tengok tak boleh dan tak boleh, tak kena. Ya, dia macam tu. Nak sampai perasaan macam tu memang kena banyak lagi baca lah. Memang tak Sama ada lah macam Ma training. tadi kan Ustaz. Macam mana? Sama lah macam Ma tadi tu juga. We have to see the sentence kan. Betul. And then Ya. Kebiasaan kita tu lah akan membantu kita. Kebiasaan tu daripada mana? Lagi banyak baca, lagi banyak kita expose ourselves to Quran punya translation, tafsir dan sebagainya, lagi mahir lagi kita, memang macam tu lah. Ya. 5 tahun yang lepas kita baca Quran dengan 5 tahun sekarang, ya, dah 5 tahun, ada beza tak? Dah tentu ada beza. Kepahaman kita tu lebih baik lah. Sepatutnya macam tu. Ya. Tak payah kata 5 tahun. Tahun lepas punya dengan tahun ni pun beza. Sebab bila kita tengok, kita kata, oh dah tahu ni khairun. Oh, khairun ada 2 makna punya. Khairun maknanya the better. Khairun maknanya the best. Ahsan, oh sama. Macam tu kita tahu. Ya. Tapi pasal apa? Ahsan ni pasal ada bar depan. Sebab dia preposition. Tapi ma ni makna apa? Ma ni makna tidak. Bukan. Ma ni makna soalan. Ya. Tak. Ma ni takjub. Bukan juga. Ya. Alangkah. Ya. Alangkah apa? Alangkah indahnya, alangkah cantiknya, alangkah apa, ya. Itu dalam bentuk takjub, ya, dalam bentuk kita kata exclamation, ya. Tapi di sini bukan. Sebab ma ni mana apa yang. Ya, jadi balasan mereka, ya, Allah akan balas mereka balasan yang jauh lebih baik, ya, yang terbaik daripada apa yang mereka biasa buat masa di dunia dulu. Macam tu, ya. Ataupun yang biasa mereka buat masa mereka muda. Jadi bila dah beransur tua, Allah bagi, ya, balasan yang jauh lebih baik. Macam itulah tuan-tuan. Okey, ya, untuk malam ni rasanya dah okey dah tu tuan-tuan. Cuma tuan-tuan berhajat pada ulang. Dalam kelas insya-Allah Ustaz rasa kebanyakannya faham dah. Ya. Jadi bila Ustaz tanya-tanya soalan tu insya-Allah, ya, Ustaz rasa malam ni tuan-tuan dapat banyak benda, ya. Cuma macam tadilah, ya, dia berhajat kepada ulang-ulang balik. Tengok balik ayat lain, ya, latih lagi, training, memang out of training baru dia dapat tuan-tuan. Ya, sebab apa kita panggil, ya? Apa ni, practice makes perfect. Bila kita practice baru dia boleh jadi perfect. Kalau tidak tak boleh, tuan-tuan. Ya, it needs a lot of training, kena ulang balik. Sebab tiap-tiap hari baca Quran. Apa masalah kita? Kita memang baca Quran tiap-tiap hari. Ya, ada masa kita baca kan, sama ada melalui handphone, ya, ataupun Quran mushaf. Ya, kita akan sentiasa baca. So, tak ada isu, tuan-tuan. Ya, tak ada isu, ya. Jadi memang kita akan jumpa dengan Quran setiap hari dan tuan-tuan kena tengok terjemahan dia macam tadi. Ya, mungkin Syarin pun tak perasan, ya. Kalau terjemah dan boleh, tak salah kan. Tapi dia tak tepat. Memang tak tepat. Tempat terjemahan dia, Syarin apa ni rasa macam apa tadi? Bila kita baca 97 tadi, macam ada terkejut tak? Ya, dalam ada tak? Rasa macam sebab kalau sekarang ni kalau belajar dengan Ustaz kan, tak adalah pandai sangat mana pun, cuma kadang-kadang nak cuba sendiri, bila baca tu nak cuba sendiri, tu bila kita tengok tu ada macam tak tepat macam Ustaz kata dia kan. Saya kata wow, tapi bila baca dalam keadaan rasa macam frust lah kan. Macam tu, kita macam bersungguh-sungguh lah, ada masalah lagi yang tapi macam kita tu. dah dapat lah, maknanya apa kita panggil, ya, it rings the bell, ya. Kita punya tak boleh. Baru kita tahu. Kalau ada, tak boleh, macam tu punya. Kita we are learning something lah tu. Kita sedang belajar sesuatu. Ya, alhamdulillah lah. Itu rezeki, ilmu. Bukan semua orang dapat. Tapi kadang macam nak nangis jugalah. Susah nak belajar lepas tu salah lagi macam gitu Ustaz. Tapi itu memang proses. Itulah proses. Dia panggil amaliyah. Tadi kita sebut amaliyah. Amaliyah tu mana apa? Mana proses. Ya, sebab apa saja. Ya, sebab itu kita panggil learning process. Ya, learning process. Jadi learning process ataupun learning curve tu macam tu. Mula-mula susah, lepas tu senang sikit. Ya, lama-lama lagi clear. Macam itulah. Tuan-tuan tu sifat belajar proses. Okey, ya, Ustaz sampai sini saja. Apa Hajah Masyitah ada apa nak cakap sebelum kita tamat? Silakan. Ada apa Ustaz? Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan semua jemaah yang masih bersama dengan kami. Ya. Dan insya-Allah kita jumpa mungkin September je lah Ustaz, ya. Rasanya tak tepat dah kot. Kan? Okey. Nanti bagi tahu pada Ustaz setiap bulan tu Sabtu mana yang boleh, sebab dia berubah-ubah kan Sabtu tu. Ya, okey Ada insya-Allah. Sabtu yang Persatuan ada program, ada Sabtu yang tak ada program kan? Ya, boleh. Nanti bagi tahu lah. Ustaz maksudnya Ustaz hari Sabtu memang Ustaz free lah tiap-tiap hari Sabtu tu. Bukanlah setiap Sabtu tu free. Ustaz boleh adjust. Ustaz boleh adjust. Okey. Ya, Boleh lah Ustaz nanti tu saya boleh adjust. beritahu Ustaz. Boleh ya?
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Ustaz. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Wa antum jazakumullah khairan.